Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai Noah. Okey, yes. Okey. Jadi minta Akil buka mic Akil, tolong baca doa Akil, kita amin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, terima kasih Akil. Okay, lama tak dengar suara Akil. Okey, kelas. Jadi hari ni cikgu minta maaf sebabnya cikgu tak dapat nak record video macam biasa sebab cikgu ada masalah daripada apps nak record video tu, dia tak boleh nak record. 3 kali dah cikgu record, dia jadi macam apa kita kata, dia terpotong. Kali pertama record 1 minit je dia record, kali kedua 7 minit, kali ketiga 6 minit. Cikgu dah putus asa dah. Cikgu buat Google Meet, jadi kita record Google. Okey, jadi hari ni kita akan masuk bab baru. Okey. Okey, kita akan masuk bab baru. Kenapa dia tak mampu bab ni? Okey. Kita masih lagi berada dalam tema. Oh, akhirnya Syakir datang. Hai Syakir. Sihat? Okey, kita masih lagi dalam tema penerokaan unsur dalam alam dan kita berada dalam bidang pembelajaran terakhir tema penerokaan unsur dalam alam. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 6.0 elektrokimia. Okey, kita akan masuk 6.0 elektrokimia. Yang mana hari ini kita akan fokus kepada standard kandungan 6.1 sel elektrolit. Sel elektrolitik. Okey, untuk pengetahuan awak, sel elektrolitik ni dia punya standard kandungan dia terlalu panjang. Jadi kita tak boleh nak buat hari ni. Kalau kita buat hari ni semua sekali memang lebih daripada sejam. Okay, jadi kita akan pecahkan kepada dua, part 1 dengan part 2. Jadi hari ni kita akan fokus kepada sel elektrolitik, tapi kita akan bincangkan part 1 saja. Part 1 tu apa? Okey, yang ini kita tengok. Okey. Okey, ini adalah part 1. Okey, sorry. Ini adalah standard pembelajaran dalam standard kandungan 6.1. Kita ada 6.1.1 memahami elektrolisis. 6.1.2 menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis bagi sebatan ion dalam pelbagai keadaan. Okay, jadi untuk hari ini kita akan tengok 6.1.1 dan 6.1.2. Okay, untuk esok kita akan tengok 6.1.3 menjalankan eksperimen bagi mengkaji faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Dan juga 6.1.4 berkomunikasi mengenai aplikasi elektrolisis dalam industri. Okay, jadi untuk hari ini kita akan fokuskan kepada 6.1.1 memahami elektrolisis dan juga 6.1.2. Hai Safwa. Sihat? Okay, kita akan tengok 6.1.2 menjalankan eksperimen. Tapi kita tak jalankanlah eksperimen. Kita hanya bincangkan secara teori. InsyaAllah lepas pada cuti Raya Haji nanti, cuti pertengahan Penggal 2 nanti, kita akan mula bersekolah. Cikgu akan cari masa untuk kita buat eksperimen yang tertangguh dulu.
Okey, jadi kita akan bincangkan eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis bagi sebatian ion dalam pelbagai keadaan. Nanti kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan apa eksperimen ni. Okey, jadi kita teruskan. Okey, memahami elektrolisis. Okey, kita nak tengok memahami elektrolisis. Okay. Apa yang dikatakan sebagai elektrolisis? Yang ini sebenarnya awak dah belajar masa tingkatan 2. Tingkatan 2 awak dah belajar tentang elektrolisis. Okay. Jadi kita nak tengok. Okay. Yang pertama kita tengok apa yang dikatakan sebagai elektrokimia. Kita punya bab kita elektrokimia. 6.0 elektrokimia. Apa dia elektrokimia ni? Elektrokimia ni adalah satu kajian dalam bidang kimia. Satu kajian dalam bidang kimia yang mana kajian ini dia menghubung kaitkan antara elektrik, okay, elektrik dengan juga kimia. Okay, antara elektrik dengan kimia. Sebab tu nama dia elektrokimia. Dia lari pula. Victoria, dia lari. Okay, sebab tu nama dia elektrokimia. Sebab dia membincangkan tentang kaitan antara elektrik dan juga kimia. Okay. Yang mana kajian apa suara saya macam jauh. Saya pakai ini dah ni. Tak dengar ke Nana? Dengar tapi dia macam Cikgu, suara cikgu kejap slow, kejap kuat. kuat, slow kuat macam tu. Ha. Ya ke? Alamak. Macam mana cikgu nak buat ya? Sekejap kalau cikgu cuba tukar mic. Ya. Cuba tukar mic sekejap . Tes. Dengar tak? Dengar. Lebih baik ke macam mana? Okey sikit. Ha. Okey sekejap ya. Okey. Kalau tak dengar apa-apa ke bagi tahu cikgu . Mana kita tadi? Sekejap ya, cikgu kena masuk dari semula. Okey, boleh dengar . Okey, jadi kita tengok dekat sini. Sel elektrokimia ni, cikgu ulang balik semula. Elektrokimia ni adalah satu bidang ilmu dalam bidang kimia, dalam cabang kimia yang mana dia menghubungkan antara elektrik dan juga kimia. Okay, dia menghubungkan antara elektrik dan juga kimia. Okay, hubungkan antara fenomena elektrik dan juga kimia seperti yang berlaku dalam dua jenis sel elektrokimia berikut. Okay, ada dua jenis sel elektrokimia yang kita akan bincangkan. Okay, untuk hari ini kita akan bincang buat part 1. Elektrolitik. Okey, yang mana dalam sel elektrolitik arus elektrik mengalir melalui satu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Dia bermula dengan sumber elektrik. Okey, jadi sumber elektrik ni akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, yang mana tenaga elektrik ni dia akan mengalir
ke dalam satu batang logam, kita panggil dia sebagai elektrod. Ini elektrod. Okey, kemudian arus elektrik tu dia akan masuk ke dalam elektrolit. Ini nama dia elektrolit. Okey, dan pergi semula ke dalam litar dia. Okey, jadi menggabungkan, dia menggunakan tenaga elektrik. Dia mesti ada tenaga elektrik, dia mesti ada sumber elektrik. Okay, jadi perubahan tenaga yang berlaku dekat sini adalah daripada tenaga elektrik menjadi tenaga kimia. Okay, daripada tenaga elektrik menjadi elektrolitik. Okay, kalau ada soalan boleh angkat tangan tanya. Okay, kemudian kita ada lagi satu sel yang kita namakan dia sebagai sel kimia ataupun kita juga panggil dia sebagai sel Voltan ataupun sel galvani. Okey, sel kimia ataupun sel Voltan ataupun sel galvani. Okey, yang ini kita akan belajar dalam standard kandungan 6.2 nanti. Kita akan tengok minggu depan. Okey, dalam sel kimia, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Okey, ni dia menghasilkan arus elektrik. Sel kimia ni dia menghasilkan arus elektrik. Berbeza dengan sel elektrolitik yang tadi, yang awal tadi, kita menggunakan arus elektrik daripada bateri. Kita guna tenaga elektrik. Tapi dalam sel kimia kita menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Jadi dalam sel kimia, perubahan tenaga yang berlaku adalah daripada tenaga kimia ditukar kepada tenaga elektrik. Okey, daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey, dia berbeza dengan sel elektrolitik tadi. Sel elektrolitik tadi daripada tenaga elektrik menjadi tenaga kimia. Okey, jadi boleh faham setakat ini, boleh faham? Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita dapati tidak ada bateri pun dekat sini. Macam mana kita nak tahu tak ada bateri? Tak ada simbol bateri. Simbol bateri macam mana? Simbol bateri yang satu panjang, satu pendek. Okey, yang ini simbol bateri. Dia ada satu panjang, satu pendek. Yang panjang ni terminal positif, yang pendek ni terminal negatif. Okey, jadi tidak ada simbol bateri, tapi dia menghasilkan arus elektrik. Macam mana kita nak tahu dia menghasilkan arus elektrik? Kita guna voltmeter kat sini. Okay, kadang-kadang kita guna voltmeter, kadang-kadang kita guna ammeter. Okay, voltmeter untuk menguji kehadiran voltan, ammeter menguji kehadiran arus elektrik, ataupun satu lagi kita boleh guna mentol. Okay, alat tiga ni hanya untuk menguji kehadiran menguji pengaliran arus elektrik. Okey, jadi kalau voltmeter tu dia ada jarum. Kalau ada arus elektrik, jarum dia akan terpesong. Sama dengan ammeter. Kalau ada elektrik, jarum dia akan terpesong. Kalau mentol, kalau ada elektrik, mentol tu akan menyala. Okey, itu fungsi dia. Okey. Nah, ini cuma pengenalan sahaja kepada elektrolisis. Jadi kita tengok apa dia elektrolisis. Okey, yang ini awak belajar semasa tingkatan 2. Yang ini awak belajar masa tingkatan 2. Kalau awak masih ingat lagi lah, awak belajar masa tingkatan 2. Okey, yang mana kita menjalankan satu proses untuk kita memisahkan atau menguraikan air. Okey, kita nak menguraikan air. Kita tahu air dia punya ni adalah H2O. Okey, jadi dia gabungkan antara hidrogen dengan oksigen. Jadi kita uraikan dia menjadi juzuk dia, menjadi komponen dia. Jadi kita akan uraikan, kita akan pecahkan, dia akan menjadi gas hidrogen dan juga gas oksigen. Okey, yang mana di akhir eksperimen nanti kita akan tengok dalam tabur uji ni dia akan membentuk satu ruangan kosong. Okey, sebab air keluar. Okay, kita nampak ada gelembung-gelembung gas naik. Jadi gelembung gas tu akan menolak air keluar pada tabur uji dan akhirnya dalam tabur uji ni dia akan membentuk ruangan kosong. Okay, ruangan kosong tu apa? Ruangan kosong tu adalah gas hidrogen dan gas oksigen lah yang terkumpul, yang dah terpisah daripada air tadi. Okay, air dia gabung, okay, dia membentuk air. Jadi bila kita pisahkan hidrogen dengan oksigen tadi, dia akan pecah, dia akan jadi gas hidrogen dan juga gas oksigen. Okey, jadi ini apa benda, inilah yang awak belajar masa tingkatan 2. Okey, elektrolisis yang digunakan untuk menentukan komposisi unsur dalam molekul air di tingkatan 2 dengan menggunakan elektrolitik.
Okey, jadi apa benda elektrolisis ni? Okey, jadi elektrolisis ni ialah proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, jadi untuk menghasilkan sekejap ya. Okey, jadi untuk menghasilkan proses elektrolisis. Okey, apa benda elektrolisis? Elektrolisis ni adalah suatu proses penguraian. Okey, elektrolisis ni adalah suatu proses penguraian. Kita uraikan dia kepada juzuk dia. Suatu sebatian, penguraian suatu sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous. Ingat, dia mesti dalam keadaan leburan atau aqueous. Dalam keadaan pepejal tak boleh. Kenapa tak boleh dalam keadaan pepejal? Nanti kita akan tengok di kemudian. Okey, kenapa tak boleh? Okey, jadi dia dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, tengok, dia mesti ada arus elektrik. Okey, dia mesti ada arus elektrik. Okey, maksud dia macam ni. Kita ada sebatian kat sini, kita guna sebatian air. Mari macam cikgu cakap tadi, air H2O. Okey, dalam keadaan leburan atau aqueous. Apa benda kat bawah ni kita akan bincangkan. Okey, kalau air ni dalam keadaan larutan aqueous lah air. Okey. Kita nak uraikan dia kepada juzuk dia. Apa juzuk bagi air? Ini satu, ini. Okey, jadi kita nak pecahkan dia kepada hidrogen dan juga oksigen. Kita nak pecahkan dia kepada juzuk dia. Okey, itu adalah elektrolisis. Penguraian daripada suatu sebatian kepada juzuk dia. Dengan kehadiran arus elektrik. Apabila arus elektrik mengalir, dia kena ada arus elektrik. Kalau tak ada arus elektrik, elektrolisis ni tidak dapat berlaku. Jadi bila ada arus elektrik mengalir, kita akan dapati ada buih-buih yang akan terhasil kat sini. Jadi buih-buih ni akan menyebabkan air dan tabung uji ni tertolak dan buih ni akan terkumpul di dalam tabung uji. Okey. Jadi air akan terurai kepada hidrogen dan juga oksigen. Okay, air akan terurai kepada hidrogen dan juga oksigen. Okay, itu adalah elektrolisis. Saya nak awak fahamkan yang itu dulu, elektrolisis. Okay, apa dia elektrolisis? Cikgu ulang balik semula. Elektrolisis adalah proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Dia boleh dalam keadaan leburan ataupun dalam keadaan aqueous kepada juzuk dia. Okey, juzuk tu apa? Juzuk tu komponen dia lah, komponen yang kat dalam dia. Okey. Apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, jadi kita nak tengok apa yang dimasukkan sebagai leburan, apa yang dimasukkan sebagai aqueous. Apa dia leburan? Apa dia aqueous? Okey, leburan ialah suatu pepejal yang mengalami proses peleburan. Manakala aqueous pula suatu larutan terbentuk apabila suatu pepejal dilarutkan dalam air. Okey, kita ambil contoh garam. Garam biasa kat rumah awak, nama dia natrium klorida. Okay, natrium klorida. Kita ambil satu bikar. Okay, kita panaskan. Kita letak garam kat dalam ni. Kita letak natrium klorida. Okay, apa yang berlaku pada natrium klorida ni bila terlalu panas? Dia akan melebur. Natrium klorida tu akan melalui proses peleburan. Okay, macam ais melebur jadi air. Betul? Okay, jadi natrium klorida ni asalnya dalam bentuk kristal ataupun hablo. Jadi bila dia melalui proses peleburan, dia akan menjadi leburan. Okay, jadi leburan tu dia macam cecair lah. Tapi kita tak cakap cecair. Kita panggil dia adalah leburan. Manakala larutan aqueous ni pula adalah apabila awak ambil bikar, awak letak natrium klorida, awak letak garam. Kemudian awak letak air ke dalam natrium klorida ni. Okay, jadi apa yang berlaku? Dia akan bertukar menjadi air garam. Okay, jadi air garam ni adalah aqueous. Kita panggil dia sebagai aqueous. Kadang-kadang awak dengar saya sebut aqueous, kadang-kadang awak dengar saya sebut larutan aqueous. Okay, sama yang sama saja. Okey. Faham tentang ni leburan dan juga aqueous? Saya nak awak faham tentang leburan dan juga aqueous dulu. Okey, jadi leburan dengan aqueous ni dia boleh mengalir. Sifat dia boleh mengalir. Okey, sifat dia boleh mengalir, dia boleh bergerak. Okey. Jadi kemudian saya nak awak fahamkan yang ini. Okay. Dalam leburan, kita memanaskan leburan ni yang tulen. Okay, jadi bila dia dalam keadaan leburan, dia akan wujud ion yang bercas. Ada dua ion yang bercas. Okay, yang kat depan ni akan jadi ion positif, yang kat belakang ni akan jadi ion negatif. Okay. Dia akan jadi Na+ dan juga Cl-. Okay, dua ion. Okay, tetapi untuk larutan aqueous, okay, untuk larutan aqueous,
kita ada garam tadi, jadi dia akan membentuk Na+ dan juga Cl-, tetapi kita ada tambah air tadi. Jadi bila kita tambah air, dia ada lagi 2 ion yang kita tambah. Okay, jadi ion apa? Ion daripada air lah. Apa ion daripada air? H+ dan OH-. Okay, yang ini kita akan tengok pada hari esok. Apa guna benda ni? Kenapa kena belajar benda ni? Okay, yang ini kita akan tengok hari esok. Okay, apa guna dia? Cuma yang saya nak awak ingat, dalam keadaan leburan, dia hanya ada dia punya ion dia saja, ion yang tulen saja, komponen dia saja. Tetapi kalau dalam keadaan larutan aqueous, dia ada ion daripada komponen dia, juzuk dia, dan juga dia ada ion daripada air juga. Okay, jadi nak awak faham itu. Okay, jadi fahamkan leburan dan juga aqueous. Okay, jadi cikgu ulang balik semula, elektrolisis ni apa? Elektrolisis ni adalah proses penguraian. Penguraian ni maksud kita pecahkan dia. Okay? Penguraian ni kita pecahkan daripada besar, kita pecahkan jadi kecil. Okay, kita nak uraikan apa? Penguraian suatu sebatian. Okay, suatu sebatian dalam bentuk sama ada dalam bentuk leburan ataupun dalam bentuk larutan aqueous. Okay, kepada juzuk dia. Juzuk tu apa? Juzuk tu komponen-komponen dia lah. Komponen yang membentuk sebatian tadi. Okey, apabila dia mesti ada arus elektrik mengalir melaluinya. Itu adalah maksud elektrolisis. Okey, boleh faham yang itu? Kita teruskan. Okey, sel elektrolitik. Kita nak tengok komponen dalam sel elektrolitik. Sel elektrolitik mesti ada 4 komponen wajib. Sel elektrolitik mesti ada 4 komponen. Yang ini awak kena faham sebab mungkin dalam soalan dia minta awak lukiskan. Okay, dia minta awak lukiskan. Okey, apa dia yang 4 tu? Okey, yang pertama yang mesti ada adalah sumber elektrik seperti bateri. Okey, yang pertama dia ada sumber elektrik. Mana? Okey, sumber, dia mesti ada sumber elektrik. Biasa kita pakai bateri lah. Dalam amal kita pakai bateri lah. Okey, yang mana sumber elektrik ni kita akan sambungkan dia dengan satu logam, yang kita panggil dia sebagai elektrod. Kita panggil dia sebagai elektrod. Okey, elektrod. Okey, yang mana elektrod ni ada 2 jenis. Okey, elektrod ni ada 2 jenis. Okey, yang mana yang pertama kita panggil dia sebagai anod. Kita panggil dia sebagai anod yang bersambung, elektrod yang bersambung dengan terminal positif. Okey, anod elektrod yang bersambung dengan terminal positif. Okey, lagi satu adalah katod. Okey, lagi satu adalah katod. Apa dia katod? Katod adalah elektrod yang bersambung dengan terminal negatif. Macam mana nak tahu positif negatif? Positif yang panjang, negatif yang pendek. Okey, positif yang panjang, negatif yang pendek. Okey, jadi elektrod yang bersambung dengan positif kita panggil anod. Elektrod yang bersambung dengan negatif kita panggil dia sebagai katod. Okey. Dan komponen yang terakhir iaitu komponen yang keempat kita panggil dia sebagai elektrolit. Okey, yang mana elektrolit dia mengandungi ion yang bercas positif, kita namakan dia sebagai anion. Dan ion yang bercas negatif kita panggil dia sebagai anion. Kena ingat semua ni. Anode, cathode, anion, positif, negatif, positif, negatif. Itu kena ingat. Macam mana nak ingat? Alah pening lah cikgu. Macam mana ingat? Banyak sangat lah cikgu. Okey, saya bagi satu formula. Tengok betul-betul. Macam mana saya nak tunjukkan cara untuk menghafal. Okey, kita ada yang pertama kita ada anion. Kedua, kita ada cation. Okey. Elektron. Ion dia akan tertarik kepada anion, anode. Cation dia akan tertarik kepada cathode. Fahamkan dulu, anion dia akan tertarik pada anode, cation dia akan tertarik pada cathode. Okay, lepas tu apa yang berlaku? Kita tengoklah dia punya charge dia. Okay, anion, nama pun ion. Kita letak ion dulu kat sini. Ion. Okay, kat sini ion.
anion, 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 anion. Awak ingat anion ya? Awak ingat anion, awak akan ingat semua sekali. Awak ingat charge anion, awak akan ingat semua sekali. Macam mana nak ingat charge anion, 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 charge dia ion negatif. Okey, senang ingat kan? Anion, negatif. Anion, negatif. Jadi kalau anion ion negatif, cation ion confirm lah ion positif. Takkan kat situ lagi confuse lagi kot. Positif. Okay. Anion ion negatif, cation ion positif. Okay, jangan confuse kat situ. Okay, kemudian kita dah settle charge untuk ion. Okay, macam mana pula charge untuk elektrod? Macam mana pula charge elektrod? Macam mana kita nak ingat charge untuk elektrod? Okay, ingat. Lelaki tertarik kepada perempuan. Perempuan tertarik kepada lelaki. Lelaki tak boleh tertarik pada lelaki. Haram. Perempuan tak boleh tertarik pada perempuan. Haram. Tak boleh. Okay, ingat yang itu. Ingat konsep yang itu. Okay, jadi sama juga. Ion negatif, dia akan tertarik kepada elektrod. Elektrod apa? Elektrod positif. Okay, ion negatif, dia akan tertarik pada elektrod positif. Ion positif dia akan tertarik kepada elektrod negatif. Okey, kalau awak ingat benda ini, awak boleh jawab soalan. Macam mana nak ingat? Awak ingat anion sahaja. Awak ingat anion, awak boleh ingat semua sekali. Okey, boleh faham yang itu? Boleh faham yang itu? Kejap lagi cikgu tunjuk macam mana nak jawab soalan. Okey, seterusnya kita tengok keempat-empat komponen tu kita nak tengok satu persatu. Yang pertama sumber elektrik. Okay, sumber elektrik dalam sel elektrolisis berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik bagi menjalankan elektrolisis. Okay, jadi sel elektrik ni akan menghasilkan arus elektrik. Apa kan jadi kalau tak ada arus elektrik? Kalau tak ada arus elektrik, elektrolisis tak boleh berlaku. Okay, tak ada arus elektrik, tak ada lah elektrolisis. Kalau nak buat elektrolisis, mesti kena ada arus elektrik. Jadi biasa kita guna apa untuk jadi sumber elektrik? Biasa kita guna bateri. Kalau dalam amal kita akan pakai bateri. Okey. Jadi itu adalah sumber elektrik. Okey, komponen yang kedua dengan komponen yang ketiga iaitu elektrod. Okey, komponen yang kedua dengan komponen yang ketiga elektrod. Apa benda tadi cikgu elektrod? Saya tak ingatlah cikgu. Elektrod yang tadi. Kita ada sumber elektrik iaitu bateri. Kemudian dia akan sambung dengan wayar dan sambung kepada suatu logam. Logam inilah kita panggil dia sebagai elektrod. Okey, satu lagi. Okey, elektrod ni dia ada dua. Okey, elektrod ni dia ada dua. Okey, ini adalah elektrod. Ini satu elektrod, ini lagi satu elektrod. Okey. Elektrod ialah konduktor elektrik yang disambungkan pada bateri yang membolehkan arus elektrik masuk atau keluar elektrolit semasa proses elektrolisis. Elektrod ni adalah konduktor. Apa dia konduktor? Bahan yang mengalirkan. Kalau konduktor elektrik, bahan yang mengalirkan elektrik. Okey, bahan yang mengalirkan elektrik. Mengalirkan ke mana? Dia akan mengalirkan daripada sumber bateri tadi, sumber elektrik tadi, dia akan masuk ke elektrod. Okey, kemudian dia akan masuk ke dalam elektrolit, dia akan pergi ke elektrod lagi satu, dia akan patah balik ke sini. Okey. Jadi elektrod ni dah ada dua jenis, yang mana elektrod yang disambung pada terminal positif sumber elektrik dikenali sebagai anod, manakala elektrod yang disambung pada terminal negatif pada sumber elektrik dikenali sebagai kathod. Jadi mana positif mana negatif? Jadi yang bersambung dengan positif ini kita panggil dia sebagai anod. Yang bersambung dengan negatif ini kita panggil dia sebagai kathod. Okey, tolong bagi perhatian yang ni ya, sebab cikgu pernah keluar tengok soalan, dia tukar simbol bateri tu. Dia buat macam gini, pendek panjang. Biasanya panjang pendek kan, dia pendek panjang. Okey, jadi calon tu agak ni cikgu dia kata anode duduk sebelah kanan, anode duduk sebelah kiri, anode duduk sebelah kiri, anode duduk sebelah kiri, dia kata, cikgu dia kata. Anode duduk sebelah kiri. Okey, sebab kat atas ni anode duduk sebelah kiri. Sebab dia positif sebelah kiri kan. Anode sebelah kiri. Okey, tapi masalah di sebelah positif. Kalau positifnya belah kanan, kananlah anode dia. Kalau positif duduk sebelah kiri, kirilah anode dia. Tolong faham yang itu. Okey, soalan dia boleh jadikan benda ni jadi sebagai confuse pada awak. Okey.
Jadi ingatnya anode akan jadi positif, kathod akan duduk sebelah negatif. Okey, ini komponen yang kedua dan komponen yang ketiga. Kita tengok komponen yang keempat, komponen yang paling penting iaitu elektrolit. Elektrolit. Apa dia elektrolit? Elektrolit adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous dan mengalami perubahan kimia dikenali sebagai elektrolit. Ini cikgu dah sebut tadi. Dia mesti berada dalam keadaan leburan ataupun dalam keadaan aqueous. Okey, dalam keadaan leburan atau dalam keadaan aqueous dan mengalami perubahan kimia dikenali sebagai elektrolit. Okey, bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous pun dikenali sebagai bukan elektrolit. Bukan semua bahan dalam keadaan leburan ataupun aqueous dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, contohnya kita ambil air gula. Okey, kita larutan aqueous gula. Kita ambil gula, kita campur air, kita kacau, dia akan jadi larutan aqueous gula. Okay, jadi bila kita letak sebagai elektrolit, kita akan dapati mentol tak akan menyala. Okay, kenapa mentol tak akan menyala? Sebab larutan gula tu dia tak dapat mengalirkan arus elektrik. Okay, nanti kita tengok kenapa dia tak dapat mengalirkan arus elektrik. Okay, jadi apabila bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik, kita mengalirkan dia sebagai bukan elektrolit. Okay, bukan elektrolit. Contoh air gula tadi. Ya. Okay, elektrolit merupakan sebatian ion dalam keadaan leburan atau aqueous yang terdiri daripada ion positif, cation, dan ion negatif, anion. Okey, dia merupakan sebatian ion. Dia mesti sebatian ion. Awak dah belajar ion molekul. Awak dah belajar bahan ion, awak dah belajar bahan molekul. Jadi untuk jadi elektrolit, kita hanya gunakan sebatian ion sahaja. Okay, yang molekul kita tak boleh pakai. Okay, sebab apa? Sebab dalam sebatian ion, dia ada ion positif dan juga ion negatif. Jadi ion positif nama dia cation, ion negatif nama dia anion. Okay, ini kita dah bincang dah tadi. Okay. Jadi contoh natrium klorida ialah elektrolit yang merupakan sebatian ion terdiri daripada ion natrium N+. Okay, sorry. Ni typo sikit. Patutnya plus dia ke atas ya. Yang ini Cl dia dekat atas juga. Okey, terdiri daripada ion natrium N+, ion yang bercas positif ataupun cation, dan juga ion klorida Cl- yang bercas negatif ataupun anion. Okey, jadi kita tengok natrium klorida dia terbentuk apabila ion positif bergabung dengan ion negatif, ion natrium bergabung dengan ion klorida. Kita akan dapat natrium klorida. Natrium klorida ni apa? Garam biasa yang awak masak kat rumah tu. Okay, ini adalah contoh elektrolit. Okay, leburan pelambung 2 bromida. Okay, kau tengok. Leburan pelambung 2 bromida. Leburan natrium klorida. Larutan natrium hidroksida. Larutan kuprum 2 sulfat. Nampak? Dia mesti dalam keadaan leburan dan larutan. Pepejal boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Kat bawah sekejap kita tengok. Kenapa tak boleh? Okay, ini contoh elektrolit. Macam mana pula contoh bukan elektrolit? Ini contoh bukan elektrolit. Yang pertama naftalena. Okay, yang kedua asetamida. Yang ketiga lautan glukosa. Lautan glukosa ni gula. Okey, yang keempat etanol. Etanol ni alkohol. Okey, yang ini semua tak boleh. Sebab apa yang ni tak boleh? Sebab saya kata tadi, elektrolit hanya sebatian ion sahaja. Yang ini bukan sebatian ion. Yang ini bukan sebatian ion. Jadi kalau dia bukan sebatian ion, kita tak boleh jadikan dia sebagai elektrolit. Kenapa? Sebab dalam ni tidak ada ion-ion yang bercas. Okay, kita hanya boleh jadikan elektrolit jika dia ada ion-ion yang bercas. Jadi macam mana kita nak tahu suatu bahan tu elektrolit ataupun bukan elektrolit? Okey, ada 4 bahan sahaja, ada 4 keadaan sahaja suatu bahan boleh dijadikan sebagai elektrolit. Okey, jadi kita nak tengok contoh elektrolit. Yang pertama dia mestilah leburan garam. Kalau tengok kat sini yang pertama tadi leburan pelambung 2 bromida. Ini adalah leburan garam. Pelambung 2 bromida ni adalah garam. Garam ni bukan garam masak kat rumah awak je. Garam kita ada banyak jenis garam dan ini adalah salah satu dia. Okey, pelambung 2 bromida. Okey, leburan natrium klorida ini juga adalah leburan garam. Okey, contoh leburan garam. Okey, kemudian larutan aqueous garam. Okey, ini larutan aqueous garam. Larutan kuprum 2 sulfat ini adalah larutan aqueous garam. Okey, jadi yang ketiga larutan asid. Okey, larutan asid juga boleh digunakan untuk menjadi elektrolit. Okey.
Tapi dia tak bagi contoh kat sini. Okey, yang keempat larutan alkali. Okey, larutan alkali. Ini adalah larutan alkali. Nombor 3 ni adalah larutan alkali. Larutan natrium hidroksida. Macam mana kita nak tahu dia alkali, cikgu? Ingat satu benda ni saya nak cakap. Kalau asid, kat depan dia masih ada asid. Asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik. Dia ada asid kat depan. Jadi kita kenal dia ada asid. Macam mana pula nak kenal alkali? Nak kenal alkali, belakang dia mesti hidroksida. Natrium hidroksida, apa lagi? Apa-apa yang belakang dia hidroksida itu adalah sejenis alkali. Okay. Jadi bila dia alkali, dia boleh digunakan sebagai elektrolit. Okay, boleh faham yang itu? Okey, kalau boleh faham, kita teruskan lagi. Elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal kerana tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Okey, yang ini saya tarik tadi. Kenapa elektrolit dalam bentuk pepejal tak boleh mengalirkan arus elektrik? Okey, sebab bila dia dalam keadaan pepejal, contohnya garam tadi dalam keadaan pepejal ataupun hablo ataupun kristal tadi, kita ambil perumpamaan macam ni. Sebab garam tu dia tak boleh nak bergerak, dia tidak boleh mengalir. Jadi bila dia tak boleh mengalir, ion-ion dekat dalam garam tu tak boleh bergerak. Jadi bila ion-ion dekat dalam garam tu tak boleh bergerak, dia tidak dapat membawa arus elektrik tu mengalir melalui dia. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Tapi kalau dalam keadaan leburan ataupun larutan, dia boleh mengalir kan? Leburan boleh mengalir, larutan boleh mengalir. Jadi bila dia boleh mengalir, maksudnya ion-ion dekat dalam leburan dan larutan ni dia boleh bergerak. Bila ion-ion ni boleh bergerak, dia akan membawa, masa dia bergerak tu dia akan membawa arus elektrik tadi. Okay, boleh faham ya yang itu? Okay, jadi ada 4 ni 4 jenis bahan yang boleh dijadikan elektrolit. Okey, seterusnya kita nak tengok eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis dalam elektrolisis bagi sebatan ion dalam pelbagai keadaan. Okay, kita nak tengok dalam keadaan pepejal, dalam keadaan leburan dan juga dalam keadaan larutan yang mana boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, kita nak tengok yang mana boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi kita tengok proses elektrolisis. Okay, semasa proses elektrolisis, yang tadi tu. Okay, yang ni, awak kena ingat yang tadi. Anion, cation. Okey, anion, cation yang mana dia akan berpasangan dengan anode. Dia akan berpasangan dengan cathode. Okey, buat macam ni dulu. Okey, jadi anion, ion lah. Ion. Tulis dulu. Cation, ion. Okey, yang ini ion, yang ini elektrod. Tulis ni. Elektrod. Yang ini cathode pun elektrod. Okey, kita nak cuba buat dia punya charge dia. Kita nak buat dia punya charge dia. Okey, ini adalah kalau awak boleh faham yang ini, awak boleh cerita apa yang berlaku masa elektrolisis tu. Kita boleh cerita apa yang berlaku masa elektrolisis. Okey, jadi anion, 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 N untuk apa? Negatif. Okey, kalau anion negatif, cation tadilah positif. Okey, jadi anion negatif dia akan tertarik pada anode, negatif dia akan tarik pada positif. Okey, cation ion positif dia akan tertarik kepada cathode, positif dia akan tertarik pada negatif. Ingat ya, lelaki tertarik pada perempuan, perempuan tertarik pada lelaki, baru betul. Lelaki tertarik pada lelaki, haram. Perempuan tertarik pada perempuan, haram. Okey, ingat yang itu. Okey, jadi negatif dia akan tertarik pada positif. Okey, jadi bila kita ingat yang ini, okey, jadi kita boleh tulislah apa yang berlaku semasa proses elektrolisis ni. Kita boleh cerita apa yang berlaku semasa elektrolisis. Okey, yang pertama, ion bercharge positif iaitu cation bergerak ke cathode iaitu elektrod bercharge negatif. Nampak tak? Ion positif iaitu cation, okay, ataupun cation iaitu ion bercharge positif bergerak ataupun tertarik kepada cathode iaitu elektrod yang bercharge negatif. Okay, nampak? Daripada sini awak boleh buat ayat, senang kan? Okay, ion yang bercharge negatif ataupun anion akan bergerak ke anode iaitu elektrod positif. Okay, jadi bila dia dah tertarik, dah dapat dah. Kalau soalan dia tulis, terangkan secara ringkas apa yang berlaku semasa proses elektrolisis. Inilah. Awak cerita pasal inilah. Ini sini, simple je. Ingat yang ni, awak boleh jawab soalan.
Okey, contoh kita ada plumbum 2 bromida. Kita ada plumbum 2 bromida. Macam saya sebut tadi, yang duduk di hadapan akan jadi positif, yang duduk di belakang akan jadi negatif. Okey, ingat, yang duduk di hadapan akan jadi positif, yang duduk di belakang akan jadi yang duduk di hadapan akan jadi positif, yang duduk di belakang akan jadi negatif. Okey, jadi dia akan membentuk, apabila kita panaskan dia, pepejal tadi akan bertukar menjadi leburan. Okey, pepejal dia akan tukar menjadi leburan. Bila tukar jadi leburan, dia akan jadi ion-ion yang bergerak bebas. Okey, jadi ion apa yang terlibat? Okey, yang pertama PB dia akan jadi PB. Dia akan jadi bercas positif. Apa yang berapa charge dia? Dia akan jadi PB2+. Okey, mana nak dapat ni? Awak tengok dalam buku. Okey, cikgu nak suruh awak hafalkan banyak sangat. Okey, cikgu nak suruh awak hafal banyak sangat. Tapi awak boleh tengok dalam buku. Okey, PB plumbum PB2+. Manakala bromida dia punya simbol dia Br. Dia punya charge dia adalah minus. Okey. Okey. Jadi, kita buat macam tadi. Contoh kat sini. Kita ada N-ion. Kita buat macam tadi. Macam mana kita buat N-ion. Okey, pasangan dia anode. Okey, kemudian kita ada cation. Pasangan dia adalah cathode. Katalah soalan ni macam ni. Berdasarkan rajah di bawah, terangkan elektrolisis yang berlaku. Jadi macam mana kita nak cerita tentang elektrolisis? Okey, jadi anion, 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 N negatif. Apa dia yang negatif? Bromida. Jadi ion bromida. Kita tarik kepada anode. Anode ni apa? Elektrod. Elektrod positif ke negatif? Kalau ion negatif, elektrodnya positif. Okey, cation. Anion ion negatif, cation ion positif. Okey. Apa dia ion positif kita kat sini? Ion plumbum. Jadi ion plumbum akan tertarik kepada kathod. Apa dia kathod? Elektrod. Elektrod positif ke negatif? Elektrod negatif. Mana tahu negatif? Sebab dia berlawanan dengan yang ini. Ion, dia akan berlawanan. Okey, jadi kita nak cerita satu persatu. Macam mana? Okey, contohnya suatu elektrolisis leburan plumbum 2 bromida, PbBr2. Okey, yang ini sorry, dia 2 kecil bawah ni sepatutnya. Okey, ion plumbum 2 yang bercas positif, Pb2+, bergerak ke kathod yang bercas negatif. Nampak ni? Ion plumbum yang bercas positif ataupun cation. Okey, ion plumbum yang merupakan cation pun boleh juga akan tertarik pada kathod, iaitu elektrod yang bercas negatif. Nampak? Benda yang sama. Daripada sini kita boleh buat ayat. Okey, yang kedua, ion bromida yang bercas negatif, Br- bergerak ke anode. Cikgu, suara cikgu hilang.
Cikgu. Dengar tak? Dengar, dengar. Daripada mana yang tak dengar tadi? Cikgu ulang balik. Daripada mana yang tak dengar tadi? Ke nak saya sambung je terus? Saya sambung je terus Saya sambung kat sini terus Okey. Dalam kuprum 2 sulfat dalam kuprum kuprum 2 sulfat ni okey. Okey, jadi kita akan dapati ada dua ion Cu2 plus dengan SO4 minus. Okey, kemudian sebabkan dia adalah larutan, kita kata ada lagi dua ion. Kita ada ion air tadi, ion H plus dan juga ion OH minus. Okey. Jadi ini ion yang ada dekat dalam elektrolit kita. Okay, jadi bila ada ion-ion yang bergerak bebas ni, ion-ion ni yang akan membawa arus elektrik tu mengalir dalam elektrolit. Jadinya arus elektrik boleh mengalir dalam elektrolit dan akhirnya arus elektrik dia akan bergeraklah satu litar dan mentol akan menyala. Okay, boleh faham ya? Okay, jadi mentol hanya menyala dalam keadaan leburan. Leburan ni leburan garam. Okey. Ataupun dalam keadaan larutan. Okey, larutan ni larutan dalam larutan garam. Okey. Ada soalan setakat ni? Okey, ada soalan setakat ni? Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan lagi. Untuk praktis formatif. Jadi sekarang ni kita buat praktis formatif macam biasa. Daripada dalam video ni saja. Okay, jadi kalau awak tulis soalan-soalan berikut yang mereka merupakan elektrolit A, awak tak tulis pun A tu gula tebu. Jadi cikgu tak tahu jawapan awak tu betul ke salah. Cikgu bukan ni ingat semua jawapan ni. Jadi tolong kalau awak pilih A, lepas tu gula tebu. Tulis yang itu macam tu Okay, soalan 2, antara proses berikut yang manakah melibatkan penguraian larutan garam menggunakan arus elektrik. Apa tadi? Nama proses penguraian tadi? Pembakaran ke, peleburan ke, peneutralan ke, elektrolisis. Okay, sekarang apakah cation ion? Apa benda pula cation ion? Kita ada dua tadi. Kita ada anion dan juga kita ada cation ion. Macam mana kita nak ingat dia? Kita ingat ni. Apa dia? Okay, soalan nombor 4, mengapakah elektrolit masih dalam keadaan leburan atau larutan aqueous? Yang ni pun cikgu dah terangkan tadi. Kenapa dalam keadaan leburan ataupun aqueous? Soalan nombor 5, antara yang berikut yang manakah tertarik pada anode? Okay, jadi awak kena ingat anode ni apa? Positif ke negatif? Jadi tengok balik. Jadi untuk tertarik kepada anode, dia mesti charge yang berlawanan. Kalau anode ni positif, yang tertarik adalah negatif. Kalau anode ni negatif, yang tertarik adalah positif. Jadi awak kena ingat. Okay, jadi cikgu bagi clue kat sini charge awak cari sendiri. Cikgu cuma bagi awak pun dia sebenarnya simbol. Okay, hidrogen simbol dia H.
Ion hidrosida simbol dia OH. Tapi cas dia awak cari sendiri. Ion sulfat, ion dia SO4. Hidrosida OH. Cuprum Cu. Hidrogen S. Chlorida Cl. Zinc Zn. Okay. Okay. Jadinya nak jawab soalan ni, awak kena cari dulu apa dia punya cas kat sini. Jadi awak kan bila dah cari cas, awak akan dapatlah jawapan dia. Okay, soalan nombor 6. Antara berikut yang manakah hasil elektrolisis leburan aluminium oksida? Okay, leburan. Tadi kita kata kalau letak aqueous dia ada tambah ion daripada air. Tapi kalau leburan aluminium oksida, leburan dia adalah dia punya bahan tulen. Jadi apa hasil dia nanti ada daripada bahan tulen dia tadi. Okay, soalan nombor 6, lukis dan label struktur subasel elektrolitik. Ingat masih ada 4 benda tadi. Okay, tak cukup 4, salah jawapan awak. Soalan nombor 8, huraikan pergerakan ion ke elektrod semasa proses elektrolisis. Yang ini soalan yang tadi tu. Anion, cation, cathode anion. Tu conteng tu dulu. Kemudian baru berayat. Okay, jadi tamat untuk kelas kita pada hari ini. Ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita tamatkan kelas kita sekarang. Jadi awak ada masa untuk jawab latihan dan hantar pada saya. Minggu lepas punya latihan pun boleh hantar lagi. 2 minggu lepas punya latihan pun masih lagi boleh hantar untuk cari semak dan rekod awak punya PBD. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, okay? Tak ada soalan, okay? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, jadi kita tamatkan kelas kita kat sini. Kita tamatkan macam biasa dengan tasbih kifarah dengan surah wal as. Okey, kita jumpa lagi pada hari esok. Terima kasih kerana datang ke kelas saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye. Okey, boleh end call masing-masing. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu.